Didik TV KPM. Bersama kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini mengenai mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 Sistem Kehakiman Islam. Jadi kita dah tahu dah sebentar tadi mengenai dengan konsep ya Ustazah kan? Ya, betul. Konsep asas sistem kehakiman Islam. Jadi mungkin ada banyak lagi penjelasan daripada Ustazah. Ya, Silakan betul. Ustazah. Baik, Ustazah teruskan ya, Syafiqah. Baik, anak murid, perhatikanlah kepada gambar yang ada di depan kamu. Nampak ya? Jadi bila nampak gambar ni, di manakah adanya benda ni? Silakan Haris. Kat mahkamah. Okey, Di mahkamah. Okey, hanya digunakan di mahkamah sahaja. Baik, kita teruskanlah kepada konsep asas sistem kehakiman Islam. Baik, Ustazah akan menerangkan tentang maksud kehakiman ataupun al-qadha dari segi bahasa. Baik, dari segi bahasa, kehakiman bermaksud menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan mencegah. Okey, jadi Ustazah tuliskan di sini 5M. Okey, 5M merujuk kepada maksud dari segi bahasa. Baik. Kemudian dari segi syarak pula, kehakiman bermaksud menyelesaikan pertikaian atau tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan kepada hukum syarak. Baik, jadi Ustazah nak kamu senaraikan dalam masa 2 saat sahaja, senaraikan apakah yang 5M ini. Okay, untuk merujuk kepada maksud kehakiman. Baik, dengan pantasnya menulis, apakah yang dikatakan 5M itu? Senaraikan semula. Okey, tulis sebab dengan adanya proses menulis, kita senang untuk mengingat. Ya, betul. Baik, yang dah siap terus angkat dan tunjuk yang kamu tulis tu. Okey, cepat. Siapa cepat Ustazah bagi bintang penghargaan. Okey, nampaknya yang paling tangkas menulis adalah Ustazah rasa Haris Zikri. Betul tak Syafiqah? Betul. Okey, jadi Banyak Ustazah Ustazah. tampalkan di Haris. Okey, baik, tahniah. Baik, seterusnya kita nak bincang pula tentang dalil sistem kehakiman Islam. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Baik, jadi Ustazah nak minta tolong Haris Zikri untuk membacakan maksud ayat ini. Silakan Haris. Ya, tak apa jelas Ustazah. Apa jelas? Okey, Baik. okey. Nampak? Kalau tak nampak Ustazah boleh bantu. Boleh dah. Okey, silakan. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu meletakkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah yang paling berhak paling berhak menerimanya. Baik, Ustazah teruskan. Tak apa Haris. Ustazah tolong. Ustazah tolong. Tak apa jelas. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah yang paling baik memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, di sini ada perkataan menetapkan dengan adil. Okey, perkataan adil ini memang tak dapat lari daripada tajuk kehakiman Islam. Baik. Seterusnya, kita nak bincang pula tentang sumber sistem kehakiman Islam. Baik, apabila dicakap tentang perkataan sumber ni kan, apabila sumber ni dia mesti tak lari daripada 4 sumber yang utama. Baik, boleh tak sesiapa nyatakan pada Ustazah apakah sumber sistem kehakiman Islam? Ya, silakan. Siapa nak bagi jawapan? Apakah keempat-empat sumber tersebut? Ustazah nampak Hafizuddin. Silakan Hafizuddin. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Okey, sebut semula. Al-Quran. Al-Quran, Okey. Al-Hadis, Al-Ijma',
Al-Qiyas. Okey, baik, kita semak. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, Al-Ijma'. Dan yang keempat, Al-Qiyas. Baik. Ustazah nak minta salah seorang daripada anak murid menjelaskan apakah maksud Al-Quran. Siapa boleh tolong Ustazah? Okey, silakan Farhan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi melalui wasallam. perantaraan malaikat. Okey. Melalui perantaraan malaikat Jibril. Baiklah, terima kasih. Betul kan jawapan daripada Farhan. Jadi Baik. mungkin kita boleh nak bagi markah kepada Farhan. Ke nanti? Kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Okey, Okey, baik. banyak lagi. Okey. Kemudian Ustazah nak tanya pula yang seterusnya. Siapa boleh bantu Ustazah untuk menjelaskan maksud Al-Hadis? Siapa nak jawab yang Al-Hadis? perlu? Saya yang boleh jawab. Siapa nak kejar ni? Okey, silakan. Bintang, cepat. Silakan. Okey, angkat tangan Haris. Okay, silakan Haris. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul melalui perkataan, perbuatan dan perbuatan baginda. Okey, baik. Haris, tolong ulang semula Haris. Al-Hadis adalah sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda. Okey, baik. Betul jawapan daripada Haris. Baik, kita terus kepada maksud Al-Ijma'. Okey, siapa boleh bantu Ustazah memberikan maksud Al-Ijma'? Dipersilakan. Okey, siapa? Okey, silakan Hafizuddin. Okey. Ijma' ialah kesepakatan para ulama mengenai hukum syarak berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Okey, betul. Kesepakatan. Okey, baik. Yang keempat, Al-Qiyas. Okey, tolong jelaskan apakah maksud Al-Qiyas? Siapa yang ingin jelaskan? Okey. Silakan. Siapa Okey, boleh bantu? silakan. Okey, silakan. Al-Qiyas ialah menyamakan hukum yang tiada nasnya dengan suatu hukum yang ada nasnya disebabkan adanya persamaan ilah ataupun sebab. Okey, baik, betul. Terima kasih Haris. Jadi, sumber sistem kehakiman Islam terdiri daripada 4 iaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Ini adalah mengikut susunan keutamaan sumber yang digunakan dalam sistem kehakiman Islam. Okey, baiklah. Okey, anak-anak, perhatikan kepada gambar yang tertera di hadapan skrin kamu. Nampak? Baik. Boleh tak sebutkan watak-watak yang berada dalam gambar ini? Siapa nak tolong Ustazah? Siapa cepat dapat penghargaan? Okey, silakan Ashraf. Silakan. Yang terdapat dalam gambar tersebut adalah hakim, Okey. saksi, jurubahasa, peguam bela dan juga polis. Okey, betul. Jadi ini adalah watak-watak yang terdapat dalam sesebuah mahkamah. Baik, sekarang Ustazah nak kamu senaraikan tugas dan peranan daripada yang kamu sebut iaitu peranan hakim, peranan saksi, peranan peguam bela dan juga peranan polis. Okey, Ustazah nak kamu senaraikan sekarang peranan ataupun tugas-tugas mereka. Baik, senaraikan dan catatkan. Yang dah siap, angkat jawapan kamu. Okey, siapa cepat? Okey, siapa yang dah tulis? Siapa yang dah tulis, angkat. Tunjuk. Baik, bacakan jawapan masing-masing. Ustazah minta tolong Hafizuddin bacakan. Hakim ialah menghakimi perkara. Okey, betul. Yang ni dah. Kemudian peranan yang seterusnya. Ashraf. Saya nak bantu Ustaz. Okey, Haris, Saya nak silakan. bantu. Silakan. Kedua, saksi membantu siasatan. Okey, saksi. Yang ketiga, media melaporkan kepada masyarakat. Okey. Yang terakhir, peguam bela membela yang tertuduh.
Okey, membela yang tertuduh. Okey, jadi kamu dah boleh sebut apakah peranan pada watak yang berada di dalam mahkamah. Baik, terima kasih. Baik, kita teruskan pula kepada matlamat sistem kehakiman Islam. Baik, berdasarkan kepada pembacaan anak murid dalam buku teks, Ustazah minta kamu nyatakan apakah matlamat yang pertama. Baik, siapa boleh tolong bantu? Siapa nak bantu tentang Okey, matlamat? silakan Haris. Ya, silakan. Yang pertama, menegakkan keadilan. Baik, menegakkan keadilan boleh Haris huraikan sedikit? Menghakimi suatu perkara tanpa mengira darjat seseorang. Okey, tanpa mengira darjat seseorang. Baik, kita semak. Yang pertama, menegakkan keadilan kerana Islam menganjurkan keadilan sejagat tanpa mengira darjat, pangkat, keturunan dan agama. Siapa yang terbukti bersalah perlu dihukum dengan adil. Baiklah. Matlamat yang kedua. Siapa boleh bantu Ustazah? Siapa yang ingin bantu? Matlamat yang kedua? Okey, cepat. Siapa boleh bantu? Okey, silakan. Okey, Farhan silakan. Tentang kezaliman. Menentang kezaliman. Baik, tolong huraikan yang dikatakan bagaimana menentang kezaliman. Islam menentang sebarang bentuk kezaliman yang boleh menggugat keamanan hidup masyarakat. Okey, baik. Ustazah semak jawapan Farhan. Okey, betul. Menentang kezaliman. Islam menentang sebarang bentuk kezaliman yang boleh menggugat keamanan hidup bermasyarakat. Baiklah, satu lagi. Matlamat yang ketiga. Siapa boleh bantu Ustazah? Siapa yang ingin bantu? Siapa ingin bantu? Okey, silakan Okey. Haris. Silakan. Membela yang dizalimi. Okey. Membela yang dizalimi. Boleh huraikan sedikit. Membela siapa? Siapa yang dizalimi? Membela yang tertuduh agar keadilan dapat ditegakkan. Okey, baik kita semak jawapan. Okey, membela yang dizalimi. Sistem kehakiman Islam amat mengambil berat terhadap orang yang dizalimi demi menegakkan keadilan agar maruah, maruah, harta benda dan nyawa mereka dikembalikan haknya. Baik, jadi ada berapakah matlamat sistem kehakiman Islam semuanya? Ada berapa? Ada 3, okey, iaitu yang pertama menegakkan keadilan, yang kedua menentang kezaliman dan yang ketiga membela yang dizalimi. Baiklah. Nampak tak Ustazah tulis kat sini? Kepentingan institusi kehakiman Islam. Okey, jadi di sini Ustazah ada sediakan satu pohon, okey, satu pokok. Baik, kita nak tengok kepentingan yang pertama. Jadi Ustazah, saya yakin banyak lagi kepentingan. Saya nampak banyak Ya. cabang-cabang pokok tu. Ya, betul. Maknanya ada banyak kepentingan yang akan dikongsikan sebentar lagi mengenai sistem kehakiman Islam. Tapi sebelum tu, saya yakin terima kasih kepada semua murid-murid kerana menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh Ustazah sebentar tadi. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Tasawur Islam, Sistem Kehakiman Islam.